35 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,860 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Daripada jumlah tersebut, 26 adalah kes tempatan, manakala 9 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,120 jumlah ujian makmal yang dilakukan. Oleh itu, kadar kes positif ialah 1.7%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, satu kes dalam kategori 4 yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Dan tidak ada kes dalam kategori 5. 16 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,409 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 349 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 10.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 14 Januari 2022. Penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.7%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.7%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 31.9%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi pesakit-pesakit yang terpilih saja yang mengalami kesukaran bergerak atau terlantar di katil. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 17 Januari 2022 di Mukim Gadong A, Mukim Berakas A dan Mukim Berakas B. 18 Januari di Mukim Telisai, Mukim Labi dan Mukim Bukit Sawan. 19 Januari di Mukim Pangkalan Batu, Mukim Kilanas, Mukim Sengkurung dan Mukim Kuala Blai. 20 Januari di Mukim Berakas B dan Mukim Keriam. Dan 22 Januari di Mukim Tanjung Maya, Mukim Gadong A dan Mukim Gadong B. Pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh Kementerian Kesihatan bagi saringan awal, dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Agama pula mengongsikan mengenai pembukaan sesi persekolahan peringkat kedua yang akan bermula pada 17 Januari 2022. Jelasnya lagi, pembukaan peringkat tersebut melibatkan para pelajar darjah 5 dan 6 sekolah-sekolah agama serta para pelajar tahun 7 hingga 9 sekolah-sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dalam fasa yang berikutan ini, sementara pelajar-pelajar sanah 7 hingga sanah 9 persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Hassanal Bolkiah akan memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka 4 hari dalam seminggu, Isnin hingga hari Khamis, dan secara dalam talian pada setiap hari Sabtu, sebagaimana juga dalam fasa pertama bagi peringkat-peringkat awal itu. Di samping pelajar-pelajar sanah 10 dan 11 serta Prayu 1 dan Prayu 2 yang telah mula bersekolah pada peringkat pertama yang lalu. Jadi mereka boleh dikatakan kesemuanya lah masuk ke dalam fasa kedua ini, semuanya pelajar-pelajar yang terlibat akan mempelajari secara bersemuka ataupun selama 4 hari dan 1 hari dalam talian.
Manakala pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah, iaitu sanah 5 dan 6, persekolahan Arab serta pelajar-pelajar di peringkat prasekolah agama dan darjah 1 hingga darjah 4 akan meneruskan sesi pembelajaran sepenuhnya secara dalam talian atau diberikan home learning pack bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Jadi di peringkat rendah masih lagi secara dalam talian, insya-Allah. Menteri Hal Ehwal Agama dalam kenyataannya juga menyentuh mengenai pemeriksaan ART semasa pembukaan sesi persekolahan peringkat pertama fasa endemik. Jadi perjalanan yang dalam peringkat pertama pembukaan itu telah berjalan lancar sebagaimana yang disebutkan tadi, di mana mereka telah menjalani pemeriksaan antigen rapid test ART yang telah ditetapkan seminggu sekali, dan alhamdulillah keputusan ujian semua pelajar adalah negatif. Cuma yang diketahui hanya ada satu kes didapati false positif, yang kemudian setelah diadakan ujian PCR ternyata yang dinamakan istilahnya false positif atau. Jadi dia telah dapat mengikuti pembelajaran seperti mana yang rakan-rakannya juga. Jadi pada peringkat pembukaan sekolah ini, pemeriksaan ART bagi pelajar-pelajar sekolah Arab akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Sementara bagi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah agama di peringkat menengah, artinya pelajaran menengahnya mereka itu berada di sekolah menengah, di sekolah menengah umum. Jadi pemeriksaan ART akan dijalankan di sekolah masing-masing. Bagaimanapun Kementerian Hal Agama ada menyediakan borang, dan borang itu borang sebagai pengesahan akan dibagi-bagikan, menandakan mereka telah mengambil di sekolah tersebut. Jadi semuanya ini telah diaturkan dan insya-Allah mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Pembukaan sekolah secara bersemuka bagi tadika 1 dan tadika 2 merupakan keputusan hasil daripada banyak perbincangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan serta kajian oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengenai pandangan orang ramai. Menurut Menteri Kesihatan, lebih 70% ibu bapa bersetuju agar tadika dibuka semula. Ia mengambil kira sebahagian besar ibu bapa perlu bekerja. Pembukaan tadika itu tambah yang berhormat adalah mengikut SOP yang ditetapkan, termasuk terhad 30% kapasiti dan semua kaki tangan sekolah perlu melengkapkan vaksinasi. Ujian antigen rapid test juga perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Keharmonian dalam kehidupan dan pekerjaan dapat membantu membentuk kesihatan mental dan fizikal yang baik. Kaedah mencapai keseimbangan kerja dalam era norma baharu antara yang disentuh dalam ceramah secara dalam talian Anjuran Unit Pembangunan Profesional, Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa petang tadi. Dayang Fauzia Hanani binti Haji Abdul Manap, Pegawai Psikologi Kesihatan Awam di Kementerian Kesihatan, dalam ceramahnya juga mengongsikan beberapa tips penjagaan kesihatan mental seperti membuat perancangan dan persiapan lebih awal dan belajar untuk bijak mengatur masa. Jelasnya lagi, kaedah brain dump dapat membantu meleraikan kekusutan minda dan mencapai ketenangan dalam kehidupan diri seseorang. Ceramah disertai oleh para pegawai, kaki tangan dan pensyarah-pensyarah Yunisa. Gambar, share dan sebagainya ialah memperbaiki hubungan kita ni dengan Allah. Separuh jalan di Terowong Kiarong, Lebuh Raya Sultan Hasan Al-Bolkiah ditutup hari ini, Sabtu 15 Januari hingga Selasa 18 Januari bermula pukul 10 malam hingga 4 pagi. Menurut siaran media Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan,
Penutupan sementara separuh jalan di lebuh raya tersebut adalah bagi membolehkan kerja penggantian lampu di terowong berkenaan dilaksanakan. Justru para pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini.